Okey, hari ini kita belajar garam, spesifik untuk ketelarutan. Terlarut garam, garam yang terlarut ataupun garam yang tak larut. Okey, jom kita pergi kepada formula dan juga tip-tip yang kita ada. Yang pertama, kita nak kenal dulu apa itu garam. Okey, ingat garam kita ada 4 jenis garam, di mana yang belakangnya ada 4 benda ini. Nitrit, sulfat dan juga karbonat. Okey. Sulfat, nitrat, sulfat dan klorida dan juga karbonat. So ada 4 ni dia adalah garam contohnya. Magnesium, chloride, klorida. Garam lah tu. Kan? Plumbum, sulfat. Contohnya. Ni garam lah sebab ada keempat-empat ni. Jadi bila jumpa keempat-empat ni dia adalah garam. Jadi SPM kita belajar 4 garam je. Sebelum tu tengok dulu apakah definisi bagi garam. Okay, garam adalah terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid diganti dengan ion logam. Contoh ion logam adalah magnesium. Contoh ion logam adalah kalium. Ni logam lah ni. Cuprum. Ni semua dah logam. Jadi ion logam. Maksudnya ion hidrogen digantikan dengan ion logam ataupun amonium. Contoh sikit definisi garam macam mana. Okey, nampak tak? Bila Cl, bertindak balas dengan magnesium, kita perasan tak bahawa H ni, magnesium telah ambil H di depan ni. Nampak tak? Dia telah gantikan H depan ni. Itu namanya logam telah menggantikan hidrogen ion. Jadi, H asalnya kat sini telah dibuang dan digantikan oleh magnesium. Jadi, dapatlah magnesium klorida. Jadi, H yang dibuang ni bagaimana? H ni akan jadi hydrogen gas. Jadi, sebab itulah namanya daripada HCl, H ni dah dibuang dan digantikan dengan magnesium, digantikan dengan logam. Itulah maksudnya garam. Okey, jom kita buat sikit nak tahu garam larut dan tak larut macam mana caranya. Okey, yang pertama, cikgu lukis gambar air. Nampak air? Titisan air. Jadi kenapa buat gambar air? Kerana kita bincang pasal ketelarutan garam dalam air. Jadi nak lebih mudah, cikgu lukis letakkan simbol air kat situ. Okey, so apa-apa yang ada dalam air, dia adalah larut. Apa-apa yang 4 ni, awak nampak nanti yang berada dalam air, dia larut. Dan yang berada di luar air, dia tak larut. Mudah kan? Okey, jadi step pertama, kita lukiskan muka air. Tak pernah tengok muka air kan? Okey, nampak tak? Kita ada mata air. Okey, kita ada mulut air. Dan kita ada janggut air. Ada 4. So, 4 garam, 4 bulatan. 4 dia punya bujur tu, bulatan bujur kan? Okey, so kita mulakan dengan garam pertama. Garam pertama adalah nitrat. Okey, garam pertama adalah nitrat. Jadi nitrat ni dia jumpa dengan siapa-siapa, semua larut sebab dia semua dalam air. Jadi semua nitrat adalah larut sebab dia berada dalam air. Contohnya magnesium nitrat. Contohlah. Dia jumpa ni larut. Dia larut dalam air ketelarutan garam dalam air. Okey, tengok nombor 2. Sulfat. Sulfat tengok dalam air. Maksudnya kalau sulfat ni, dia sebenarnya adalah larut dalam air. Tetapi ada juga yang dia tak larut. Beberapa logam yang dijumpa dia tak larut. Tapi kebanyakannya logam yang jumpa dengan sulfat ni adalah larut. Jadi ada juga yang kecuali. Nak tengok yang kecuali itulah. Logam manakah yang tak larut jumpa dengan sulfat ni. Plumbum, barium dan juga kalsium. So 3 ni aja bila jumpa dengan sulfat, dia tak larut. Okey, nanti cikgu akan bagi akronim supaya ingat sikit. Okey, yang ketiga. Klorida ataupun chloride. Chloride tu tengok dalam air kan. Chloride ni sebenarnya larut. Dijumpa dengan siapa-siapa? Larut. Kecuali dijumpa dengan 3 benda, dia tak larut. Okey, apa benda? Plumbum, argentum dan juga mercury. Ini adalah mercury So, tengok ni. Plumbum kedua-dua ni tak larut kan? Jumpa kan? Contohnya. Kita buat contoh sikit lah. Contohnya plumbum, klorida. Dia jumpa ni dia adalah tak larut. Bila tak larut, dia adalah pepejal. Kalau dia larut, dia adalah aqueous. Kalau larut lah. Kalau tak larut, dia adalah pepejal. Senang. Pepejal tu larut. Okey. Nanti kita bagi akronim dia. Jadi, kalau ikut, klorida larut. Kecuali jumpa 3 ni saja, dia tak larut. Okey, lagi. Kita tengok karbonat pula. Okey. Karbonat ni larut tak larut? Karbonat dia adalah tak larut. Garam yang tak larut. Jumpa dengan siapa-siapa tak larut. Kecuali dia ada jumpa 3 benda yang dia larut. Iaitu
kalium, natrium dan juga amonium. Dia jumpa dengan 3 ion ni, dia akan larut. Mudah kan? Dia jumpa dengan 3 benda ni, dia akan larut. Contohnya, katakanlah jumpa dengan natrium karbonat. Dia jumpa ni, dia larut. Bila dia larut, dia adalah aqueous. Dia larut. Kalau tak larut, dia berpejal. Dia larut, dia aqueous. Okey, settle? Kan? Dah settle 4. Jadi sekarang ni nak ingat. Macam mana ingat ni? Supaya kita mudah sikit ingat. Larut tak larut. Okey, yang ini cikgu namakan dia sebagai C pembaca. Kenapa C? C ni merujuk kepada sulfat lah. Sulfat kan? Sulfat. Pem ni merujuk kepada plumbum. Bar ni merujuk kepada barium. Ca ni merujuk kepada kalsium. Jadi C pembaca. Ingat C pembaca? Ingat kumpulan sulfat. Jadi sulfat ni jumpa dengan 3 ni tak larut. So caranya macam mana? Caranya contoh macam ni. Katakanlah cikgu buat jumpa magnesium sulfat contohlah. Kan? Yang pertama tengok sulfat dulu. Tengok sulfat mesti dia larut. Mesti dia larut. Tengok depan ni. Ada tak dalam C pembaca? Bila tak ada, dia adalah larut. Bila dia larut, dia adalah aqueous. Senang. Tetapi kalau katakanlah dalam ni ada plumbum. Kalau ikut dia larut. Tapi oleh kerana ada plumbum tak larut, jadi automatik dia tak larut. Jadi oleh itu dia adalah pepejal ataupun solid. Okey. Mudah senang macam tu je. Okey, tengok klorin lah. Klorida. Klorida kalau ikut dia larut, kecuali jumpa 3 je tak larut. Okey, klorida dia punya akronimnya lah cat punya anak halal. Cat ke, ikut nama awak lah, combi ke kan. Buat cat lah, bukan nama orang kan. Ambil kucing. Cat ni merujuk kepada klorin. P ni plumbum, A ni argentum, Hg ni adalah untuk mercury. Okey. So senang. Jadi cat punya anak halal. So jumpa dengan cat punya anak halal ni tak larut. Tadi jumpa dengan C pembaca tak larut. Okey, last one kita ada karbonat. Karbonat dia tak larut, jumpa 3 benda dia larut, dia terbalik Okey, dia jumpa dengan anak, dia larut. Jadi A ni adalah amonia. Ni amonia, ni amonia. Amonia. Okey, N tu, Na ni adalah natrium, K ni adalah kalium. Okey, senang. Okey, senang Okey, good. Jadi, kita move lagi bab seterusnya untuk mengenal pasti contoh-contoh garam larut ke tak larut. Kita bagilah contoh sikit soalannya. Okey, katakanlah magnesium sulfat. Yang pertama tengok belakang dulu ni, tipnya. Tengok belakang kan. Belakang dia larut. Nampak tak dia larut? Kita kira larut dulu. Tengok magnesium ada tak dalam yang tak larut ni? Tak ada kan? Maksudnya dia adalah aqueous. Jadi dia adalah larut. Okey, senang. Mudah kan? Okey, tengok pula klorin. Klorin kalau ikut dia adalah kumpulan larut. Tengok argentum ada dalam ni tak? Argentum ada. Maksudnya dia adalah kumpulan yang tak larut. Sebab ada argentum. Jumpa argentum dia tak larut. Jadi dia adalah pepejal. Dia adalah pepejal. Jadi dia tak larut. Solid lah, solid. Tengok nitrat. Nitrat best. Kerana semua nitrat larut. Jumpa dengan siapa-siapa dia larut. Jadi dia adalah aqueous. Sebab dia adalah larut. Okey, karbonat. Karbonat kalau ikut dia tak larut. Tengok, adakah dia jumpa dengan anak tak? Adakah ni anak? Tak ada anak. Jadi bila tak ada anak, dia adalah tak larut. Okey, dia adalah tak larut. Jadi dia adalah pepejal ataupun solid. Jadi dia tak larut. Okey, sulfat. Tengok, sulfat kalau ikut dia adalah larut. Kalau ikut dia larut. Cuma plumbum ada tak dalam C pembaca? Plumbum ada dalam C pembaca. Jadi dia tak larut. Jadi garam ni adalah garam yang tak larut. Jadi dia akan jadi pepejal. Dia tak larut. Mudah kan? Okey, karbonat. Karbonat kalau ikut dia tak larut. Tengok, dia jumpa dengan, nampak tak natrium? Dia jumpa dengan anak. Bila jumpa dengan anak, dia adalah larut. Walaupun asalnya dia tak larut, jumpa dengan anak, dia akan larut. Okey, bila larut, dia adalah aqueous. Okey, boleh. Dan satu benda yang kita perlu tahu pasal garam terlarut ni, dia akan larut dalam air pada suhu bilik, dia dah cukup, dah boleh larut dah. Tu syarat dia. Kurang-kurangnya dia boleh larut dalam air dengan dalam keadaan suhu bilik, dia pun dah boleh larut.
Jadi ini sahaja cikgu rasa yang penting untuk awak hafal dan juga tips supaya awak boleh memorize dengan cepat lah. So harap video ni membantu anda untuk mengingat garam larut dan garam tak larut. Ya. Jadi jumpa lagi akan datang. Jangan lupa subscribe.